Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat diberi kesihatan untuk mengikuti kelas tuition. Saya harap semua pelajar tahun 5 dan tahun 6 yang sesi tuition yang waktu sekarang berada dalam sihat sejahtera semua. Baik. Tuition hari ini Ustaz akan menyentuh tajuk-tajuk ataupun poin-poin penting dalam tajuk ibadah berkaitan dalam subjek ibadah berkaitan tajuk pengertian tajuk mandi wajib. Ni ibadah tahun 4 ada dua tajuk. Tajuk tayamum. Tayamum kita dah ulang kaji dah masa di sekolah. Sekarang ni kita terus ke mandi wajib. Mandi wajib pun Ustaz dah sentuh dah itu tapi sentuh sikit. Jadi kita ulang balik. Kita ulang secara cepat dengan Ustaz akan baca poin-poin penting saja. Baik. Tajuk mandi wajib. Baik. Kita baca sikit. Okey. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat untuk rujukan lah. Boleh buka muka surat yang page yang Ustaz ni. Yang Ustaz bagi ni. Page yang Ustaz bagi ni. Sekejap mana? Iaitu ibadah tahun 3. Ibadah tahun 3 bab mandi wajib. Muka surat berapa Muka surat ni. Muka surat 31. Baik. Mandi wajib adalah, kita tengok pengertian dia. Terdapat dalam syariat Islam, mandi yang wajib dilakukan mengikut cara-cara dan syarat tertentu. Mandi tersebut dinamakan mandi wajib atau mandi junub. Okey. Jadi Ustaz terang seringkas. Mandi wajib ni adalah ada beberapa perkara yang kita kena mandi wajib. Jadi Ustaz baca poin penting je lah. Di antaranya kita lelaki keluar air mani, kalau perempuan haid, nifas ataupun wiladah dan sebagainya. Ada beberapa perkara yang lain. Jadi kita tengok menurut syarak pula, mandi wajib adalah menyiram air mutlak. Air mutlak tu air yang bersih, air yang suci lagi menyucikan ke seluruh badan dengan niat tertentu. Mandi wajib perlu dilakukan untuk membersihkan diri daripada hadas besar atau mati selain mati syahid. Jika air mutlak tidak dapat ditemui atau kerana sakit yang memudaratkan nyawa, maka diharuskan bertayamum sebagaimana ganti mandi wajib. Okey, seperti mana kita telah belajar dulu, siapa yang badannya tak boleh kena air, sekiranya ada sakit-sakit kulit, kalau kena air makin teruk dia punya sakit kulit tu, jadi dibolehkan dia untuk bertayamum bagi menggantikan mandi wajib. Dibolehkan dia juga untuk bertayamum bagi menggantikan wuduk untuk dia bersembahyang, untuk dia solat. Okey. Tengok info bawah. Mandi wajib adalah termasuk ibadah. Mandi wajib perlu dilaksanakan menurut cara yang diajar oleh Rasul. Baik. Terus, boleh faham kan? Okey, terus. Selesai pengertian mandi wajib. Okey. Hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib ni diwajibkan ke atas seorang Muslim yang berhadas besar untuk mandi wajib sebelum solat, tawaf dan beberapa ibadah yang lain. Jika dia tidak melakukannya, maka dia sudah melakukan dosa. Ibadah yang dilakukannya tidak sah. Okey, contoh kamu dalam keadaan berjunub ataupun hadas besar, tiba-tiba kamu baca Quran. Berdosa ke tak? Berdosa. Tiba-tiba kamu solat. Berdosa ke tak? Berdosa. Tiba-tiba kamu bertawaf dekat Mekah. Berdosa ke tidak? Berdosa. Dan ada beberapa ibadah yang lain sahaja yang dibenarkan. Contoh zikir. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu dibenarkan. Dan ada beberapa yang kita akan sentuh kejap lagi. Jadi ada beberapa, dan ibadah-ibadah yang tadi baca Quran, solat, tawaf dan sebagainya, itu merupakan kalau kamu buat ketika mana kamu berhadas besar, kamu apa? Kamu dikira berdosa bab melakukan perkara yang haram. Okey, terus tengok bawah sekali sebelum gambar orang yang mandi tu. Demikian pula dengan orang yang mati.
maka fardu kifayah bagi orang yang hidup untuk memandikannya. Okey, orang yang mati kita kena mandikan wajib. Nampak tak, biasa dengar tak? Kamu mesti biasa tengok orang yang meninggal kita akan mandikan dia. Itu bukan mandi saja tau. Itu bukan mandi sunat, itu namanya mandi wajib. Kalau dia mati syahid saja yang tidak ada mandi wajib. Mati biasa selain mati syahid perlu mandi wajib, diwajibkan mandi. Boleh faham? Okey, terus. Pengertian dah, hukum mandi dah. Mana satu ni? Okey. Perkara yang mewajibkan mandi wajib. Maksudnya perkara-perkara yang kalau kamu berlaku pada kamu, benda-benda ni kamu kena mandi wajib. Kamu kena mandi wajib. Baik. Perkara pertama. Terus Ustaz baca poin penting je. Perkara pertama iaitu pasangan suami isteri yang telah bersetubuh. Bersetubuh tu inilah amal apa? Ini aktiviti suami isteri lah. Kamu budak-budak tak ada lagi. Jadi Ustaz terang sikit. Tak perlu terang lebih-lebih ya. Benda berkaitan ni. Pasangan suami isteri yang telah melakukan jima atau persetubuhan adalah diwajibkan mandi apabila hendak mendirikan solat. Boleh faham kan? Tak perlu Ustaz terang lebih-lebih. Pasangan suami isteri yang melakukan jima ataupun persetubuhan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya berhubungan badan. Berhubungan persetubuhan. Jadi Ustaz tak perlu terang lebih ya kat sini. Ustaz harap kamu faham sendirilah. Okey, yang kedua. Keluar air mani. Keluar air mani ni bagi lelaki lah. Air mani keluar ketika melakukan persetubuhan atau kerana mimpi. Atau kerana mimpi. Atau kerana mimpi atau kerana sengaja. Atau kerana sengaja pun kena mandi wajib. Sengaja pun kamu boleh faham macam mana. Okey. Info bawah. Air mani atau datang haid yang pertama kali keluar di dalam hidup seorang lelaki ataupun perempuan menandakan dia telah mencapai usia baligh. Okey. Usia baligh lelaki tanda dia keluar air mani, sama ada mimpi ataupun cara yang lain. Jadi lelaki atau perempuan kalau keluar air mani dan datang haid pada perempuan dikira sebagai kali pertama, itu sudah dikira sebagai cukup umur. Maknanya segala apa yang dosa-dosa kamu buat, benda-benda yang telah ditetapkan oleh Allah kamu tak buat, kamu dikira berdosa. Sebelum tu kamu tidak dikira dosa kamu tidak dikira. Bila kamu dah capai usia baligh, dosa kamu dikira, dimasuk di dalam timbangan amal timbangan amal, dan dimasuk dalam timbangan dosa sekiranya kamu pada usia sudah baligh kamu melakukan perkara-perkara tersebut. Okey, yang ketiga, keluar darah haid. Keluar darah haid ni bagi wanita lah. Keluar darah haid bagi wanita. Ustaz tak perlu terang ke? Ustaz baca sikit lah. Haid ialah darah yang keluar dari faraj wanita, kemaluan wanita, secara semula jadi. Bukan kerana penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Okey. Ni khusus untuk wanita lah. Jadi kalau keluar tu kena mandi wajib untuk kamu buat solat. Untuk kamu buat solat dan ibadah yang lain. Keluar darah nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran. Nifas ni darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran. Apabila telah darah kering berhenti keluar, maka wajib ke atasnya untuk mandi wajib. Ni ketika melahirkan anak lah. Ketika kelahiran ada darah keluar, itu darah nifas. Okey, 5. Darah wiladah, melahirkan anak, wiladah. Apabila wanita melahirkan anak, sama ada secara normal atau dibedah, maka wajib baginya mandi wajib. Ni wanita lah, khusus untuk wanita. Ustaz tak perlu terang lebih, boleh faham. Nanti kamu dah besar nanti, pelajar wanita, nanti kamu dah lahirkan anak, kamu lepas pada itu kamu nak beribadah, kamu kena mandi wajib terlebih dahulu. Baik, yang keenam, mati. Orang yang meninggal dunia wajib dimandikan sebelum dikafankan untuk dikebumikan. Sedangkan orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Seperti mana Ustaz dah terangkan tadi. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Baik, terus. Perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat mandi wajib. Pertama, baca bismillah. Basuh tangan kiri kanan dulu. Pastikan tangan kamu bersih. Menggunakan tangan kiri untuk membasuh kemaluan najis. Maksud kemaluan tu basuh depan belakang lah. Kubul dan dubur. Dubur belakang, kubul depan. Berwuduk. Berwuduk dulu.
sebelum mandi wajib. Melakukan segala yang disunatkan semasa berwuduk. Melakukan sunat-sunat wuduk lah. Ada banyak sunat wuduk. Basuh kumur, basuh hidung, basuh telinga. Yang kelima, memulakan mandian daripada bahagian atas ke bawah. Ke bahagian bawah. Yang keenam, memulakan mandian dari sebelah kanan. Menggunakan menggosok anggota badan, menyelak-nyelak rambut dan bulu pada tubuh badan, membaca doa selepas mandi. Doa yang sama selepas berwuduk. Doa yang sama selepas wuduk dan selepas mandi wajib, doa yang sama, iaitu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih tu. Mungkin kamu dah hafal. Yang belum hafal boleh hafal ya. Okey, terus perkara sunat. Okey, ni masuk rukun mandi wajib. Okey, ulang balik ke perkara sunat ni. Mungkin di antara soalan-soalan yang akan keluar berkaitan perkara sunat adalah nanti mungkin. Kalau periksa nantilah. Jadi Ustaz harap kamu kena baca semua. Baca semua dan faham semua. Sebab nanti mungkin dia akan bagi soalan ABC. Contoh soalan. Berikut adalah perkara-perkara yang disunatkan ketika mandi wajib. Kecuali. Mungkin dia akan bagi 4. Dia akan bagi 4 pilihan jawapan. Ada salah satu daripada 4 pilihan tu yang bukan sunat. Contoh, gosok gigi ketika mandi wajib. Contoh. Ataupun memakai wangian-wangian sebelum mandi wajib. Contoh. Itu bukan perkara-perkara sunat. Kamu kena pandai pilih lah. Mana benda-benda yang dikecualikan tadi, tanda. Maknanya itulah dia. Maknanya itulah jawapan kamu. Macam tu. Pengalaman Ustaz lah. Kalau soalan-soalan berkaitan perkara yang banyak-banyak macam ni, mungkin dia akan minta kamu dalam subjektif, dalam objektif pilihan jawapan. Ataupun kalau subjektif pun dia akan minta 3. Berikan 3 perkara sunat mandi wajib. 3 kamu hafal lah, 3 yang mudah. Hafal 3 yang mudah. Itu je cara dia. Tak payah nak hafal yang panjang-panjang. Tak payah nak ikut turutan 1, 2 pun tak apa. Asalkan hafal yang mudah 3 benda tu, kamu akan dapat markah. Markah penuh. Okey, terus rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3. Ada 3. Rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama, niat. Kita mesti berniat mandi wajib kerana ibadah kepada Allah. Okey, macam mana lafaz tu? Nawaitu raf'al hadasil akbari fardan alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasi akbari fardan alayya lillahi ta'ala. Saja aku berhadas besar fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Okey, ni kamu boleh hafal sendirilah. Ni di antaranya ada soalan yang Ustaz akan bagi latihan kejap lagi. Ustaz nak kamu hafal. Jadi kena hafal lah. Kena hafal supaya kamu dapat menjawab soalan. Kejap lagi latihan. Ustaz harap kamu tidak meniru. Kamu menggunakan seperti mana yang Ustaz dah ajar. Kamu menggunakan daya ingatan kamu, menggunakan daya kefahaman kamu untuk menjawab. Dan nanti daripada jawab boleh hantar ke Ustaz. Sekejap lagi Ustaz akan bagi lembaran latihan. Ustaz dah type dah soalan. Okey, yang kedua, menghilangkan najis. Sekiranya ada najis pada badan, maka hendaklah dia buang dan dia basuh terlebih dahulu. Contoh, kalau lelaki yang baru lepas keluar air mani tu, ada baki-baki air mani, ataupun perempuan yang ada baki-baki haid yang masih ada, cuci, bersihkan dulu. Lelaki bersihkan dulu air mani tu yang ada tu, lepas tu baru teruskan mandi wajib. Selesaikan dulu. Okey, baik. Yang ketiga, meratakan air di seluruh badan. Hendaklah dipastikan air sampai ke seluruh badan, tubuh badan, termasuk lipatan badan, celah-celah ketiak, celah-celah lutut, celah-celah benda-benda yang kulit berlipat tu kena ratakan, kena gosok. Kulit kepala dan di celah-celah jari. Celah-celah jari, semua celah-celah kena pastikan air sampai. Boleh? Terus okey. Terus, larangan ketika berhadas besar. Ni yang Ustaz bagi tahu tadi. Ada 4 ibadah yang dilarang. 4 ibadah yang dilarang. Maknanya kalau kamu buat, kamu berdosa. Dia haram. Okey. Orang yang berhadas besar dilarang melakukan perkara-perkara di bawah. Yang pertama, menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, solat. Yang keempat, iktikaf di masjid. Kamu tak boleh berada, tak boleh melakukan 4 perkara ni. Kalau kamu buat, kamu berdosa. Sebab perkara ni haram untuk kamu buat. Jadi, mereka hendaklah bersuci terlebih dahulu. Cara bersuci dari hadas besar ialah dengan mandi wajib. Kena mandi wajib dahulu, barulah boleh buat 4 perkara tersebut.
4 perkara yang tersenarai ini. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, cara-cara mandi wajib. Cara-cara mandi wajib ni ada banyak kalau ikut dalam buku. Jadi ustaz akan minta 3 perkara cara mandi wajib kejap lagi. Soalan ustaz. Jadi ustaz nak kamu jawab 3 perkara yang ustaz dah bagi ni. 3 perkara yang ustaz dah bagi ni je. Dia ada banyak. Jadi ustaz nak minta berikan 3 perkara cara mandi wajib. Jadi ustaz nak kamu bagi 3 benda ni. Okey, yang pertama, membasuh tangan sambil membaca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan, cuci tangan dulu. Sebab takut tangan-tangan ni ada habuk ataupun ada saki-baki najis. Yang kedua, menggunakan tangan kiri untuk membasuh kemaluan bahagian hadapan, kubul dan bahagian belakang. Cuci kemaluan depan dan belakang, pastikan bersih-bersih menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan kekotoran yang terdapat pada tubuh badan. Membersihkan kekotoran yang terdapat pada tubuh badan. Okey, selesai. Ustaz cepat ni sebab ustaz baca poin-poin penting. Sebab dalam bagi ustaz, tuition ni kita kena baca poin-poin penting. Dan selebihnya kamu membuat aktiviti kamu sendiri. Kamu menghafal, kamu faham betul-betul. Kamu buat video. Sebab tu ustaz lebih pada buat video. Bila ustaz buat video, kamu boleh ulang-ulang dengar untuk memahaminya. Sekiranya ada yang tak faham, boleh mesej ustaz. Ustaz, ni macam mana ustaz cara ni ustaz? Yang kedua ni macam mana ya ustaz? Saya tak faham lah. Boleh tanya ustaz. Boleh mesej ustaz, mesej WhatsApp ya, personal. Boleh mesej ustaz. Boleh tanya, ustaz akan terangkan lebih jelas lagi. Mungkin ustaz terang cepat, ada yang tak dapat. Jadi kalau ustaz rasa ustaz cepat, boleh ulang balik video. Kalau ada dah tengok video nanti, ulang balik supaya dapat lebih memahami. Kalau tak faham juga, boleh mesej ustaz. Baik. Jadi kejap lagi ustaz akan hantar lembaran latihan. Jadi ustaz harap semua pelajar dapat menggunakan daya kefahaman sendiri, menggunakan daya pemahaman sendiri untuk menjawab soalan yang ustaz akan beri. Wallahu a'lam. Jadi kena jujur dengan diri sendiri ya. Ustaz tak nak ada yang tengok buku, jawab. Tengok buku, jawab. Itu maknanya kamu tidak memaksa, kamu tidak menguji kebolehan otak kamu untuk menjadi pelajar yang berkemampuan di dalam menjawab, melatih tubi setiap soalan. Jadi kamu kena melatih. Masa tuition ni lah kamu kena melatih otak kamu, kemampuan otak kamu, kemampuan kefahaman kamu, daya ingatan kamu untuk menguji sejauh mana kamu mampu untuk menghadapi setiap soalan yang diberikan. Baik, ustaz akan bagi kejap lagi soalan berbentuk ABC pun ada, subjektif pun ada, bentuk hafalan pun ada. Jadi ustaz harap kamu dapat jawab semua soalan dengan baik, menggunakan daya ingatan kamu, menggunakan daya hafalan kamu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.